Buletin Didik 3 Ogos bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Usaha dan perancangan yang teliti penting dalam merancang masa depan yang lebih baik, terutamanya dalam aspek pendidikan. Setiap pelajar perlu kenal potensi diri dan bekerja keras untuk mengoptimumkan potensi tersebut supaya tidak akan rasa gentar untuk berubah atau berdepan sebarang cabaran. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin di laman Facebooknya berkongsi nasihat itu ketika meluangkan masa bersama 893 pelajar baharu Kolej Matrikulasi Perak semalam. Ujarnya pembelajaran di Kolej Matrikulasi adalah satu lembaran baru dalam kehidupan mereka. Beliau turut mengingatkan pelajar memanfaatkan peluang yang ditawarkan ini sebaik habis. Sempat beliau menitipkan kehidupan setiap orang ada cabaran masing-masing. Bagi mengatasinya, tegas Datuk Dr. Razzie, setiap individu perlu mengenali potensi diri dan mengelak daripada bergantung kepada orang lain untuk mencapai sesuatu. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa memberi perhatian terhadap aspek keselamatan, kebersihan dan kesihatan 3K pelajar. Bagaimanapun, dalam memastikan elemen 3K ini sentiasa berada pada tahap optimum, pihak sekolah turut perlu memainkan peranan membantu agenda ini. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Ma Hang Soon berkata terdapat lebih 10,000 sekolah dan institusi pendidikan di bawah kementerian. Justru semua pihak memainkan peranan penting dalam memastikan ketiga-tiga aspek ini terjaga dengan baik. Ya, mana-mana bangunan yang lama, khususnya bila mana kalau untuk sekolah sudah tentunya adakah peluang untuk pihak sekolah khususnya guru besar atau pengetua yang untuk memastikan ianya sentiasa dititik beratkan. Ya, jadi ada mana-mana yang bangunan yang lama yang perlukan perhatian, ya, maka perlulah pihak sekolah laporkan, dan pada waktu yang sama kita akan lihat mekanisme bagaimana untuk memastikan ianya dapat kita jalankan secara berkala. Ujarnya lagi, tiada tempoh maksimum tertentu ditetapkan kementeriannya untuk melaksanakan penyelenggaraan bangunan sekolah kerana setiap sekolah adalah berbeza dari segi lokasinya. Pendekatan secara individu dilaksanakan dalam meneliti setiap infrastruktur sekolah bagi memastikan ianya berfungsi dengan baik dan tidak meletakkan keselamatan pelajar dalam risiko. Semalam, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun mengesyorkan pihak berwajib agar dapat membuat pemeriksaan berkala terhadap sistem pendawaian elektrik di sekolah terutama yang berusia lebih 10 tahun sebagai langkah keselamatan. Cadangan ini diutarakan susulan kebakaran bangunan asrama di tingkat 3 sekolah Ahad lalu. Bagi memastikan keselesaan pelajar, sebuah dewan baru bakal dibina untuk Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Slim River Perak. Dewan terbuka yang dijangka siap November depan itu dapat memuatkan sehingga 1,240 orang murid. Dan dengan adanya Dewan Terbuka ini sudah tentunya keselesaan dan kesejahteraan anak murid untuk SMK Slim ini khususnya dapat kita jamin, dan dengan itu saya rasa ianya juga akan dapat membantu ke arah kesejahteraan anak murid dan juga kemenjadian mereka. Pembinaan Dewan Terbuka SMK Slim ini dicadang untuk dilaksanakan di tapak gelanggang badminton sekolah itu. Majlis Pecah Tanah untuk pembinaan Dewan ini dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Ma Hang Soon pagi tadi. Projek pembinaan Dewan ini menelan belanja sebanyak RM394,000. Ia dijangka bermula 13 Ogos dan siap sepenuhnya dalam tempoh 14 minggu. Yayasan Pelajaran MARA YPM memperhebatkan skop bantuan buat pelajar pesisir pantai.
bagi memastikan pendidikan yang diterima dan kemudahan yang dimiliki setanding dengan sekolah bandar. Pengerusi YPM Datuk Muhammad Razman Yaakob berkata pihaknya menyedari pelajar pesisir pantai masih ketinggalan dan perlu dibimbing supaya kekal bersemangat meneruskan persekolahan. Menurut Datuk Muhammad Razman, selain yayasan, agensi berkaitan juga perlu memainkan peranan supaya anak-anak nelayan ini lebih ke hadapan sekaligus berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat tertinggi. Beliau siang tadi hadir di Sekolah Kebangsaan Pulau Aman selepas menghulurkan sumbangan berjumlah RM27,060 merangkumi penyerahan wang tunai RM100 kepada 25 pelajar serta 2 unit projektor khusus untuk kegunaan sekolah di kawasan itu. Selain itu, pejabat pendidikan daerah PPD seberang Perai Utara, Tengah dan Selatan masing-masing turut menerima sumbangan bernilai RM5,000. Sehingga Julai lalu, YPM telah menyumbangkan sebanyak RM37,700 membabitkan 356 pelajar di Pulau Pinang. Terdahulu, bantuan sama turut disalurkan kepada pelajar pesisir pantai di kawasan lain antaranya di Pulau Pangkur, Pulau Tioman dan Pulau Langkawi. Seramai 1.76 juta atau 49.8% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19 setakat semalam. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata daripada jumlah itu seramai 1.5 juta kanak-kanak atau 42.3% lengkap menerima 2 dos. Manakala 1,030 kanak-kanak dalam kategori moderate to severe immunocompromised mendapat dos ketiga bagi melengkapkan vaksinasi prima sebanyak 3 dos. Tegas Datuk Dr. Nur Azmi, peratusan itu masih rendah berbanding jumlah kemudahan vaksin yang disediakan untuk golongan terbabit. Dah 6 bulan belum pun mencapai 50% semuanya. Kesedaran ibu bapa memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk mereka tahu bahawa kepentingan memberi vaksinasi, melindungi anak-anak dan juga melindungi daripada jangkitan yang serius. Beliau berkata demikian ketika sesi soal jawab di Dewan Negara siang tadi. Katanya KKM masih meneruskan usaha penerangan menggalakkan ibu bapa menghantar anak mereka untuk mendapatkan atau melengkapkan vaksin termasuk melalui media elektronik dan media sosial. Sehingga kini katanya masih terdapat 926 premis swasta yang menyediakan kemudahan pemberian vaksin dan 14 pusat pemberian vaksin secara off-site. Beliau berkata bagi kanak-kanak yang terlepas dos kedua vaksin mereka, ibu bapa boleh menghubungi klinik kesihatan terdekat untuk membuat temujanji bagi melengkapkan vaksin anak mereka. Bersua kembali. Lebih 1,500 peluang pekerjaan dalam bidang kejuruteraan dan teknologi ditawarkan kepada graduan dalam pameran kerjaya bidang kejuruteraan dan teknologi anjuran Majlis Amanah Rakyat MARA yang berlangsung semalam dan hari ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata program itu turut mendapat kerjasama Lembaga Pembangunan Industri Malaysia MIDA dan 10 syarikat swasta terkemuka. Kita tolong wujudkan peluang-peluang pekerjaan tapi dengan bantuan daripada MIDA lah, sebab MIDA kenal mana industri yang memerlukan kejuruteraan dan teknologi. MARA pula ada student, so kolaborasi antara MARA dan MIDA ni membolehkan pelajar tu dia matching dengan industri yang ada. Sekarang dia datang elektronik, diploma elektronik, dia pergi ke kaunter yang memerlukan pekerjaan elektronik. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penutupan seminar dan pameran kerjaya bidang kejuruteraan dan teknologi di Ibu Negara siang tadi. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, Ketua Pengarah MARA Datuk Azhar Abdul Manaf dan Pengarah Eksekutif MIDA Fasiliti Pelaburan Jasbir Kaur. Dalam pada itu, Datuk Seri Mahathir berkata sejumlah 1,200 daripada kira-kira 3,000 graduan dan penuntut sudah mendapat padanan kerja masing-masing sepanjang 2 hari penganjuran program itu.
Ia secara tidak langsung selaras dengan usaha kerajaan dalam mengurangkan kadar pengangguran graduan Bumiputera sekaligus mengurangkan masalah ketidakpadanan bidang pengajian serta skop kerja dalam industri. Sementara itu, tahap kebolehpasaran graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, TVET serta profesional yang dilahirkan oleh MARA secara keseluruhannya mencapai 94%. Datuk Seri Mahathir berkata ia sekaligus membuktikan mereka mempunyai kemahiran asas tinggi, cekap dan sentiasa memenuhi kehendak industri. Kita juga ambil maklum mengenai dengan perkara yang disebut oleh Perdana Menteri yang ada kaitan dengan upskilling program. Maknanya kita kena ada upskilling program juga. Mungkin dia dah belajar tu lama, dia nak kena ada sedikit program sebulan, 3 minggu, 4 minggu atau 5 minggu upskilling dengan apa yang dia ada. Tambahnya, MARA turut memberi tumpuan kepada 2 lagi program utama iaitu inisiatif penggajian serta latihan dan penempatan MyStep. Dalam pada itu, seminar dan pameran kerjaya bidang kejuruteraan dan teknologi yang diadakan ini mendapat sambutan menggalakkan terutama daripada golongan mahasiswa sendiri. Kebanyakan mereka berpendapat ia perlu diteruskan sekaligus diperluaskan lagi supaya lebih ramai mahasiswa dapat mengenal pasti peluang pekerjaan yang menanti mereka. Bagi seorang graduan dari Universiti Kuala Lumpur, Institut Teknologi Penerbangan Malaysia UNIKL MIAT Sepang, Muhammad Zafri Zarid Muhammad Zamri, seminar itu antara platform penting bagi graduan maupun mahasiswa di luar sana untuk mendapatkan pendedahan kepada peluang pekerjaan mengikut kelayakan yang dimiliki mereka. Saya mengharapkan program macam ni dapat dijalankan dengan lebih kerap dan banyaklah supaya para graduan dan juga mungkin yang telah dibuang kerja dapat menjana semula dia punya pendapatan bulanan. Belajar lebih jauh itu adalah satu benda yang penting juga sebenarnya, tapi dengan skill, technical skill seperti yang YB cakap tadi, skill TVET. So dengan itu juga skill itu dapat membantu kita lah untuk mencari peluang pekerjaan. Bagi pelajar Sijil Kemahiran Malaysia 2, Pendawaian Elektrik dari Giat Mara Puchong, Izamrin Sarip pula, seminar ini membuka matanya untuk meneroka dengan lebih mendalam tentang bidang yang boleh diceburi setelah tamat pengajian kemudian hari pada masa yang sama mempersiapkan dirinya ke alam pekerjaan. Kalau diikutkan, orang sekeliling tak tahu pasal seminar ni dan kerjaya-kerjaya lepas belajar. So, bagi saya seminar ni memang wajib. So, diorang dapat tahu apa peluang pekerjaan diorang selepas diorang belajar. Pengalaman sama turut dikongsi penuntut diploma kejuruteraan mekanikal dari Jerman, Malaysian Institute. Saya boleh tengok kerja tu sesuai dengan saya punya program and then saya boleh apply lah terus kat sini. Event ni patut dibesarkan lagi sebab terlampau banyak tempat kerja yang kita belum tahu lagi kan, banyak lagi student yang perlu tahu pasal benda ni. Bagi membantu pelajar terutama lepasan Sijil Pelajar Malaysia SPM yang ingin melanjutkan pengajian ke Amerika Syarikat, sekumpulan penuntut yang kini sedang mengikuti pengajian di beberapa buah universiti di negara itu mengambil inisiatif menganjurkan program US Apps. Program yang bakal berlangsung secara hybrid pada hujung minggu ini akan memberi pendedahan yang diperlukan pelajar berkenaan sebelum mereka memohon ke mana-mana universiti di negara itu. Menurut salah seorang penganjur yang merupakan penuntut kursus matematik, kewangan dan sains aktuari dari University of California, Los Angeles, UCLA, Amerika Syarikat, Wee Jia-shing, program ini secara tidak langsung membantu penuntut merealisasikan impian mereka untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti suatu ketika dahulu. Because currently a lot of students, diorang rasa macam tak cukup exposure, like diorang setakat imajinasi mereka hanya sampai nak study dekat UM or do a very traditional route. Tapi what's really important for Malaysians is the ability to know what's possible, because apa yang kita boleh capai setakat apa yang kita boleh
visualize, right? Our vision actually sets how far we go. Tambahnya, pendedahan itu termasuk cara memohon menggunakan saluran yang betul dan cara mendapatkan beasiswa sedia ada. Program itu akan berlangsung secara fizikal di Taylor's University pada masa sama secara dalam talian bagi mereka yang tidak dapat hadir. Sesi pendaftaran bermula seawal 8 pagi. Pelajar yang berminat boleh melayari laman web tertera untuk menempah tempat. Lebih 43,900 kg sampah berjaya dikutip daripada terumbu karang Hawaii dalam tempoh 27 hari oleh organisasi alam sekitar ketika ekspedisi pembersihan dilakukan. Pengurus projek sampah marin berkata pasukannya berlayar melalui perairan barat laut Hawaii ke tengah-tengah Monument National Marine Papahanaumoku Akea. Tambahnya, daripada satu terumbu sahaja, mereka mengumpul lebih 39,000 kilogram bangkai pukat. Bangkai pukat ialah jaring ikan yang hilang atau terbuang yang diperbuat daripada plastik dan boleh memberi kesan kepada koloni karang dan spesies lain yang hidup di terumbu. Anjing laut Sami Hawaii, ikan jerung dan ikan pari yang diancam kepupusan adalah antara hidupan liar yang terkesan dari pencemaran laut ini. Monument National Marine Papahanaumoku Akea merupakan salah satu kawasan pemeliharaan marin terbesar di dunia, meliputi kawasan seluas 1.5 juta kilometer persegi. Seorang artis dan jurutera mekanikal kelahiran Kanada, Jonathan Tippett, berjaya membina suit match exoskeleton terbesar di dunia. Dengan menjadikan filem Transformers sebagai inspirasi, beliau mula merealisasikan impiannya pada tahun 2003. Prostesis mesin setinggi 3 meter dengan berat 4 tan ini dikawal sepenuhnya oleh manusia. Tippett dan pasukannya bekerjasama dengan syarikat teknologi Furion untuk menyiapkan exoskeleton prostesis pada awal 2017. We see a future or imagine and envision a future where powered mech suits are as common as ATVs. You know, you can go out and buy one for sort of $50,000 to $80,000. There's industrial ones that are maybe $100,000, $150,000 that are ruggedized and more powerful and longer lasting. You could use them in all sorts of applications: mining, agriculture, search and rescue, disaster response, forestry. You know, the sky's the limit. A mech suit is about as useful as a human, but amplified 50 times. Kini beliau ingin mencipta sukan baru iaitu Liga Perlumbaan Match. Sukan ini melibatkan 5 atau 6 atlet pro mengendalikan suit match, berlumba di padang teknikal yang besar dan kompleks, menolak sesuatu daripada jalan, mengatasi halangan dan menyelesaikan teka-teki fizikal gergasi. Pada tahun 2020, prostesis diiktiraf oleh rekod dunia Guinness sebagai exoskeleton tetrapod terbesar di dunia. Pemilik kebun bunga di England mula memikirkan kaedah penanaman baru berikutan cuaca panas berterusan di United Kingdom. Ia juga susulan larangan penggunaan saluran air untuk kegunaan di luar rumah di 2 wilayah selatan England. Kew Gardens meliputi kawasan kebun bunga seluas 132 hektar dan lebih 50,000 tumbuh-tumbuhan antara mula memikirkan kaedah penanaman baharu ketika United Kingdom terus mengalami suhu panas. Ramai berharap kedudukannya sebagai tempat tumpuan pencinta tumbuh-tumbuhan dipertahankan. I mean, grass is really well adapted actually to these kind of conditions, although it looks dreadful. It is able to survive and always comes back.
Untuk itu, setiap pekebun disarankan supaya memperbanyakkan tumbuh-tumbuhan yang mampu bertahan dalam cuaca panas. Even we may have to adapt our choice of roses, for example, and they will survive. We will still see those in our garden, but we are undoubtedly going to see a different kind of a palette or a different palette of plants in the future. Setiap pekebun juga diingatkan bahawa menanam bunga pada musim panas bukan sesuatu yang membosankan. Forehand serve, kita perlu menggunakan forehand grip. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah cara kedudukan badan semasa melakukan forehand serve. Kaki sebelah kiri di bahagian depan, kaki kanan di bahagian belakang. Okey. Seterusnya kedudukan badan perlu tepat dan kita perlu pukul shuttle daripada bawah ke atas. Sebagai contoh, Beralih ke perkembangan Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Memasuki hari ke-6, separuh daripada sasaran pingat emas berjaya dicapai. Semalam, kontijen negara meraih 1 pingat emas menerusi acara badminton dan gangsa. Acara judo emas ketiga negara pastinya paling istimewa menyaksikan kejayaan skuad badminton campuran mengejutkan juara bertahan India 3-1 pada perlawanan akhir. Reputasi selaku juara baru Piala Thomas dan penyandang juara Sukan Commonwealth nyata tidak menggentarkan Malaysia. Sebaliknya, keyakinan ditampilkan skuad negara apabila meraih mata pertama menerusi beregu lelaki gandingan Aaron Chia dan So Woyik. Mereka mengalahkan pasangan utama India, Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty 21-18, 21-15. Giliran perseorangan wanita, Go Jinwei turun gelanggang. Meskipun lawannya Pusarla Sindhu menduduki ranking ke-7 dunia berbanding kedudukan ke-60 Jinwei, situasi di gelanggang nyata sengit dan Jinwei terpaksa akur dengan kekalahan 20-22, 17-21 sekaligus India menyamakan kedudukan satu sama. Kepercayaan yang diberi selaku perseorangan utama menggantikan Lee Zijia nyata dibalas Eng Ziyong apabila memperagakan aksi menarik menentang Srikant Kidambi. Keyakinan India untuk mempertahankan kejuaraan mula goyah apabila Ziyong mengejutkan Srikant. Ziyong yang berada pada kedudukan ke-42 dunia berbanding Srikant 13 dunia menang 21-19, 6-21 dan 21-16. Kembali mendahului 2-1, keyakinan jelas mengiringi gandingan wanita Perlitan dan Tina yang menentang Teresa Jolie dan Gayatri Pulela. Perli dan Tina sememangnya antara yang menjadi sandaran meraih mata berdasarkan kedudukan ranking yang lebih baik berbanding lawan dan mereka sememangnya tidak menghampakan memastikan emas milik Malaysia dengan kemenangan 21-18, 21-17 untuk keputusan muktamad 3-1. Kali terakhir Malaysia meraih pingat emas berpasukan campuran pada Tamasya di Glasgow 2014. Gangsa acara ini dimenangi Singapura yang mengalahkan England 3-0. Sementara itu, tua memihak atlet judo Amir Daniel Abdul Majid yang memenangi gangsa acara 73 kg. Dia tidak perlu beraksi apabila lawannya Dato Matso Katov dari Cyprus dikenakan penalti dan tidak dibenarkan bertanding. Amir 18 tahun bermula baik pada awal saingan menewaskan William Taitin dari Samoa dengan mata ippon 10-0. Dia kemudiannya tewas di suku akhir kepada Jake Banstead dari Australia 10-0. Amir terpaksa beraksi di fasa repechage dan cemerlang menewaskan Narciso Matos dari Mozambik 10-0 mata ippon untuk mara ke penentuan gangsa. Pingat gangsa pencapaian peribadi terbaik Amir dalam penampilan pertamanya di pentas Commonwealth. Kali terakhir judo dipertandingkan di Sukan Commonwealth pada edisi 2014 di Glasgow, Scotland. Tetap pencapaian yang membanggakan, itu yang boleh dirumuskan buat atlet muda negara Muhammad Azim Fahmi yang menamatkan larian di tempat kelima acara 100 meter dengan catatan 10.14 saat pada kejohanan olahraga remaja dunia di Cali, Columbia.
Azim layak ke acara final 100 meter selepas melakukan catatan 10.19 saat pada peringkat separuh akhir. Berlangsung di Stadium Pascual Guerrero Olimpik awal pagi tadi, Azim bermula di lorong ke-8. Agak ketinggalan pada awal perlumbaan, Azim tampak semakin pantas selepas 50 meter pertama. Bagaimanapun, kehebatan atlet Letsil Tobago sukar dicabar untuk muncul juara dengan kepantasan 9.91 saat, juga rekod baru dunia remaja. Perak dimenangi Bawaji Krumi dari Jamaica 10.02 saat, manakala gangsa milik pelari Afrika Selatan Benjamin Richardson yang mencatat 10.12 saat. Berkongsi detik gembira laman sosialnya, Azim turut mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang mendoakannya sehingga mampu beraksi di peringkat akhir. Azim yang kini bergelar pemegang rekod baru 100 meter kebangsaan dengan catatan 10.09 saat masih berpeluang mencipta kejutan di Kali apabila bakal turun beraksi dalam acara 200 meter yang dijadual bermula awal pagi esok. Edisi ke-15 Traversy di Paris yang menghimpunkan 800 kereta klasik di ibu kota Perancis mengakhiri buletin didik. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.